اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia pengurusi surau serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimah yang dirahmati rahimahumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita nikmat iman dan Islam, yang terus lagi mengurniakan kita nikmat untuk beramal ibadah hingga pada malam di malam yang ke-22 daripada Ramadan. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi untuk meminjamkan nikmat umur pada kita untuk kita boleh terus beribadah kepada Allah SWT, beri sihat, bagi kelapangan dan semua nikmat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, sebentar tadi kita membacakan satu doa yang saya kira amat penting dan kita boleh amalkan, terutama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan diturunkan Al-Quran pada kita. Mohon kepada Allah SWT tadi supaya Allah SWT memberi rahmat kepada kita dengan Al-Quran, dan kita mohon kepada Allah SWT menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Imam ni maksudnya duduk depan, kita duduk belakang, kita ikut Quran. Menjadi nur cahaya kepada kehidupan kita. Manusia ni berada dalam kegelapan, berada dalam kekalutan, tetapi Allah SWT bagi Al-Quran menjadi cahaya petunjuk kepada kita. Dan Al-Quran kita mohon menjadi hidayah kepada kita. Hidayah maksud kata beri tunjuk jalan kepada kita, dan rahmat daripada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran azim wa ja'alna nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ya Allah, bagilah ingat apa yang kami lupa, dan ajarkanlah kami apa yang kami jahil, apa yang kami tak tahu, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kita nanti bila kita berhadapan dengan Allah SWT, menjadi peneman kepada kita apabila kita berada dalam kubur nanti. Kalau nak jadikan Al-Quran sebagai peneman kita dalam kubur nanti,
Di dunia ni kita kena jadikan Al-Quran sebagai pendamping kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Mubarak, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan semua Allah SWT pilih untuk berada dalam majlis salat tarawih yang mana Al-Quran dibacakan sama-sama kan. Walaupun kita tak berapa nak faham Al-Quran, tetapi bolehlah kan sama-sama mendengar bacaan alunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya dan kita ambil inisiatif untuk memahami isi kandungan Al-Quran Karim yang Allah SWT bekalkan kepada kita, menjadi petunjuk kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati rahimakumullah, dalam sesi tazkirah yang lalu saya ada menyebutkan tentang Badar Al-Kubra, yang mana kita telah melalui melepasinya pada tanggal 17 Ramadan yang lalu. Peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, selepas kefarduan berpuasa disyariatkan kepada umat Islam, Allah SWT menguji umat Islam ketika itu dengan Badar Al-Kubra, peristiwa besar yang berlaku di zaman Nabi SAW, pertembungan di antara 313 ke 317 tentera muslimin di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertembung dengan 1000 orang bala tentera daripada musyrikin Quraisy Mekah. Kesan daripada peperangan tersebut memberi kesan yang besar kepada Jazirah Arab. Antaranya sebelum ini umat Islam dilihat lemah. Memang umat Islam ketika itu sebelum ini dilihat lemah, kerana mereka disiksa ketika berada di Mekah, mereka dihina ketika berada di Mekah. Kita mendengar bagaimana pengorbanan Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya ketika berada di Mekah. Begitu teruk sekali ujian yang dikenakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu contohnya diseksa dan begitu teruk sekali. Dia letakkan batu yang besar di atas badan dia kerana mempertahankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah juga beberapa sahabat-sahabat yang lain yang dikenakan dengan ujian, pelbagai ujian terhadap mereka. Namun pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah menjadi titik tolak besar kepada umat Islam ketika itu, menunjukkan izzah umat Islam. Kesan daripada peperangan Badar tersebut, yang pertamanya, ia memberi perkenalan tauhid kepada penyembah-penyembah berhala. Orang sudah mula nampak cerita tersebut, kemenangan kaum Islam, umat Islam terhadap kaum musyrikin Quraisy yang hebat telah tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Itu yang pertama. Mereka yang ketika itu menyembah berhala, mereka berfikir, oh, ini umat Islam, hebat mereka. Pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan memberi impak yang besar kepada kemenangan umat Islam ketika itu. Kita dengar banyak peristiwa-peristiwa ghaib berlaku ketika peperangan Badar Al-Kubra. Semuanya ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang yakin membantu perjuangan umat Islam. Yang kedua, umat Islam yang telah ditindas ketika itu mencapai kekuatan. Apabila masyarakat Mekah ketika itu melihat, masyarakat Arab ketika itu melihat umat Islam mendapat kekuatan, maka mereka ramai yang berbondong-bondong menganut agama Islam. Mereka mula yakin, manusia ni kebanyakannya akan yakin bila nampak. Secara umumnya lah betul. Benda-benda yang tak nampak ni dia susah nak masuk dalam hati. Bila nampak kehebatan Islam, baru mula yakin. Contoh kita ambil, apabila di tempat kita ni diperkenalkan tentang bank Islam.
Pada mulanya sistem ekonomi Islam ni orang tak yakin betul ke boleh buat ke tak boleh buat ke. Tetapi apabila telah mula diperkenalkan dan diterangkan tentang kebaikan sistem perbankan secara Islam, kita lihat orang-orang bukan Islam pun menerima sistem tersebut. Kan? Siapa yang tak mau kalau kita hutang banyak ni, tapi fix, kan? Secara tetap bayar bulan-bulan, tak ada fluctuation, tak ada turun naik. Tidak seperti mana sistem pinjaman konvensional bergantung kepada taraf ekonomi. Kalau naik, naik. Kalau turun, turun. Kalau naik macam, kalau macam lah ni ekonomi kita meruduk, maka sistem perbankan konvensional mengalami kesan yang sangat turun. Tetapi sistem Islam stabil. Jadi orang mula nampak, dan orang-orang bukan Islam juga ingin menumpang kebaikan sistem Islam tersebut. Begitulah juga apabila kita menyebutkan tentang perundangan Islam. Sekarang ni tak nampak. Mana ada? Cuma ada dalam teori je. Kan? Undang-undang berkaitan dengan hudud, kisah ta'zir. Lah ni ada dalam teori saja. Ada dalam Quran, kita dah baca je. Kan? Ya ayyuhallazi kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas di atas pembunuhan. Hanya ada dalam teori saja. Tetapi kita yakin bahawa ini adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilaksanakan pasti akan berjaya dan pasti akan dapat menyelesaikan seluruh masalah yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat contoh-contoh yang berada di beberapa negara yang mengamalkan sistem perundangan Islam, walaupun tidak secara menyeluruh, tetapi sedikit sebanyak memberi impak yang besar kepada masyarakat, memberi kesan yang sangat baik kepada masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, kesan peperangan Badar kepada masyarakat ketika itu Allah SWT merakamkan dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, maka Allah memberi kepada kamu tempat menetap, yakni di Madinatul Munawwarah, dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kepada kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, Allah SWT bagi ingat kepada orang muhajirin. Muhajirin ini orang yang berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Mereka berhijrah, kalau ikut jarak kilometer, 800 lebih kilometer. Kalau siapa yang biasa pergi Mekah kan, naik bas 8 jam lebih kurang perjalanan. Kita naik bas, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah untuk berhijrah. Mereka berkorban segala-galanya, korban harta, korban keluarga, korban perniagaan, korban ladang kurma, korban segala-galanya. Tinggal hatta ada sahabat mengorbankan nyawa mereka untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah, kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT bagi ingat, hampa dulu lemah ketika berada di Mekah. Lalu Allah SWT arahkan hijrah ke Madinatul Munawwarah, lalu mendapat kekuatan seumpama ini, dibantu oleh kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Mereka daripada Madinah memberi kekuatan sama-sama kepada umat Islam. Allah SWT bagi ingat,
Allah SWT suruh kamu bersyukur dengan kekuatan yang Allah SWT telah kurniakan kepada mereka ini. Dan dia berikan warazaqakum minat thayyibat, dia berikan rezeki yang baik-baik kepada umat Islam, memberi kekuatan kepada umat Islam. Kita lihat titik tolak daripada Badar Al-Kubra ini, Islam tu berkembang, Islam tu dilihat kuat. Jadi orang-orang manusia, orang awam, orang umum ni, dia suka tiru hebat kan. Siapa hebat? Dia yang menguasai. Lah ni Amerika hebat secara umum. Siapa yang cakap orang putih lelaki hebat? Kalau cakap Melayu ni lelaki kan? Sebab kita kenali sekarang ni, dunia sekarang ni mengenali kuasa dunia Amerika, Eropah. Walaupun tak sehebat mana pun, tapi digambarkan dalam media begitu begini. Dan sistem kita pun mengagung-agungkan sistem daripada barat. Jadi dinampak hebat. Jadi orang awam ni dia suka tiru orang hebat. Jadi ketika itu Allah SWT telah kurniakan sedikit sebanyak kehebatan kepada umat Islam. Dengan menangnya umat Islam dalam peperangan Badar Al-Kubra ini, memberi kesan yang besar kepada Jazirah Arab ketika itu. Ada dua kesan positif yang berlaku selepas daripada peperangan Badar Al-Kubra. Yang pertama, Islam menjadi digeruni. Orang sudah mula takut dengan Islam. Bukan takut nak jauh, tapi rasa gerun. Bila semua orang Islam ni, mereka respect pada umat Islam. Yang kedua, membuka pemikiran musyrikin yang Aus dan Khazraj dan juga orang-orang Yahudi, sehingga ada di kalangan mereka yang menganut agama Islam, terpikat dengan Islam, kerana mereka yakin dengan apa yang mereka lihat tentang kehebatan umat Islam tu. Sebelum ni dilihat lemah. Orang Islam dilihat lemah. Siapa yang masuk Islam tak glamour. Tetapi apabila mereka melihat hero berada pada umat Islam, mereka rasa bangga. Masuk Islam ni rasa hebat kan? Macam anak-anak muda kita lah. Kalau zaman dulu 80-an zaman rock, siapa yang pakai rock ni hebat lah masa tu. Lah ni tak tahu apa dia pula. Anak-anak muda lah ni menjadi kegilaan pula, K-pop apa kan. Jadi itu yang dilihat, yang dipropagandakan supaya manusia tertipu dengan kehebatan-kehebatan tertentu. Dan kita umat Islam, kita ada kekuatan kita. Dan kita kena zahirkan kekuatan kita. Kena yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang teguh dengan tali Allah. Kita kat mana pun, kita di pejabat, kita istiqamah. Kita di tempat berniaga, kita istiqamah. Kita dengan masyarakat, kita istiqamah. Kita dengan keluarga, kita istiqamah dengan Islam. Jangan peduli dengan orang. Yang pentingnya kita tahu, kita nak mengamalkan Islam. Inilah sunnah Nabi SAW. Ganjaran besar kepada kita, orang yang mengamalkan Islam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati rahimakumullah, InsyaAllah kita ni berada dalam 10 Ramadan terakhir. Kita tak tahu, mungkin ni Ramadan kita yang terakhir untuk kita. Kita tak boleh nak beri keyakinan, jaminan tahun depan kita boleh bertemu dengan Ramadan lagi. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang Ramadan kali ini. 10 Ramadan yang terakhir ni, malam yang ke-22. Ada 7 ke 8 hari lagi untuk Allah SWT buka peluang kepada kita makmurkan surau ni, makmurkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kuat nak buat seorang-seorang, kita buat secara berjemaah. Kalau di surau ni ada buat solat tahajud berjemaah, silakan. Kalau di Masjid Batu tu, dia jemput ustaz daripada Kelantan untuk mengimamkan solat tahajud malam. Kalau siapa yang suka buat solat, silakan. Kalau tak rasa nak ada kekuatan tumpang, kekuatan kawan-kawan, boleh singgah ke Masjid Batu pukul 4 pagi, 4 sampai pukul 5. Semalam buat ada 5 saf, alhamdulillah. Dia buat sembahyang tahajud kan. InsyaAllah kita hidupkan malam-malam Ramadan, insyaAllah 10 malam terakhir. Tak banyak hari dah, 7-8 hari ni kan.
Kalau kau ibu tu, kalau planning nak buat kuih tu, beli je lah, kan? Rugi masa yang kita duk uli, duk cok buat kuih ni, bakar kuih lagi apa, kan? Beli aja siap lah. Malam-malam boleh baca Quran, tahajud, zikir, baca Quran, kan? Biar orang lain buat kuih, kita beli yang siap dah. Senang, kan? Sebab Ramadan ni bukan selalu, setahun sekali. Mai pula kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Doa sama-sama tuan-tuan untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua, insya-Allah kita sama-sama kongsi malam Lailatul Qadar. Bekalan kita nak jumpa Allah SWT dekat akhirat nanti. Itulah kita nak bawa jumpa Allah SWT. Kuih raya tak mai ikut kita, insya-Allah sama-sama doa Allah SWT pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Mohon maaf andai kata ada salah tutur bicara daripada perkongsian yang diberikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.